Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada bharian.com.my bertajuk Mahkamah Tinggi ke tepi sepina Lokman Adam ke atas Raja Rosella 1 Ogos 2022. Berita penuh Kuala Lumpur. Mahkamah Tinggi di sini hari ini telah mengetepikan satu sepina yang dikeluarkan kepada Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rosella Raja Toran untuk memberi keterangan dalam prosiding terhadap Datuk Lokman Nur Adam yang didakwa menghina seorang anggota polis mahkamah dan mempersoalkan sistem mahkamah dalam perbicaraan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Hakim Datuk Colin Lawrence Sikora membuat keputusan itu selepas mendengar hujahan daripada Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam dan Peguam Lokman K. Balaguru. Katanya dalam penghakiman itu, selepas mendengar hujahan daripada kedua-dua pihak, saya mendapati pendakwa raya hanyalah membantu mahkamah selaku seorang pegawai mahkamah di atas permintaan mahkamah. Juga tiada asas untuk dakwaan beliau telah mengelirukan atau berbohong kepada mahkamah. Justru saya mengenepikan sepinah yang dikeluarkan kepada beliau dan bagaimanapun saya tidak mengenakan sebarang kos ke atas peguam, kata Sikora. Terdahulu, Muhammad Mustafa berhujah sepina itu patut diketepikan kerana Raja Rosella bukan saksi material kepada Timbalan Pendakwa Raya pada waktu material membantu mahkamah atas pelawaan hakim. Pengeluaran sepina itu adalah satu penyalahgunaan proses mahkamah untuk menakut-nakutkan dan memalukan Timbalan Pendakwa Raya yang menjalankan tugas beliau sebagai seorang pegawai mahkamah, kata beliau sambil menambah responden iaitu Lokman sepatutnya memanggil polis berkenaan dan bukannya menjadikan pegawai itu yang menjalankan tugasnya sebagai mangsa. Balaguru pula berkata dalam satu laporan yang dibuat oleh polis mahkamah itu, beliau berkata beliau mendengar perkataan stupid, bodoh. Jadi di manakah anak guam saya memanggil anggota polis itu stupid, bodoh soal peguam itu? Lokman didakwa telah menghina seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal dengan memanggilnya stupid atau bodoh dan mempersoalkan sistem mahkamah pada perbicaraan Ahmad Zahid pada 30 Jun yang lalu. Anggota polis itu kemudian memberitahu perkara itu kepada penolong kanan pendaftar yang kemudiannya memberitahu kepada Raja Rosella sebelum beliau memaklumkannya kepada mahkamah. Susulan itu, responden memohon supaya satu sepina dikeluarkan kepada Raja Rosella dan permohonan itu dibenarkan oleh Sikora. Sepina itu telah diserahkan kepada Raja Rosella pada 26 Julai yang lalu. Pendenggaran terhadap kes penghinaan mahkamah itu di hadapan Sikora ditetapkan pada 3 Ogos ini. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Najib Razak tak lama lagi akan masuk penjara kalau dia kalah di Mahkamah Persekutuan. Semakin dia menghampiri penjara, semakin agak hebat pula dia punya penangan kali ini. Semakin macam dia terkenal pula. Banyak berita-berita sekarang ini tersisip muka Najib Razak. Dia pergi makan di charity lah, amal makan amal lah, dia pergi dekat Ipoh kalau tak silap.
Lepas itu banyak lagi tempat-tempat lain yang dia pergi. Itulah yang orang selalu tak puas hati. Kenapa dia ini dah kena hukum penjara 12 tahun, lepas itu 210 juta denda di Mahkamah Rayuan. Mahkamah Tinggi dah kalah, Mahkamah Rayuan dah kalah, tapi dia masih bebas jalan sana sini, kata orang lah. Tapi saya kata itu hak dia, pertama. Kedua, biar pilih, dia belum kena penjara. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak sekali lagi muncul di satu lagi acara besar, yaitu di mana seterusnya dia membuat satu kenyataan yang memang hebat, mengejutkan. Dalam satu convention Barisan Nasional di Selangor baru-baru ini, dia telah mendedahkan satu pendedahan pengumuman yang memang mengejutkan Barisan Nasional. Apa tak mengejutkan? Sebab dia kata Barisan Nasional dah penat jadi pembangkang di Selangor, kata Najib. Penat apanya? Penat apanya? Jangan dulu penat. Sekarang dah jadi kerajaan, pembangkang juga. Dulu waktu kerajaan, pembangkang juga. Tapi sebenarnya di Selangor lama juga Barisan Nasional memerintah ataupun menjadi kerajaan di negeri Selangor. Tetapi akhirnya rakyat bersuara dan mereka ditumbangkan. Selepas ditumbangkan, kerajaan ataupun PKR ataupun apa saja yang bukan Barisan Nasional di Selangor tidak dapat ditumbangkan. Satu saja puncanya adalah rakyat. Mana ada punca tentang benda-benda lain? Najib Razak kena tahu perkara itu. Walaupun dia tahu agaknya, tapi biasalah kan pergi berucap memanglah cakap benda-benda yang bagus-bagus. Tapi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak dapat mengalahkan PKR kerana rakyat suka dengan PKR di sana. Kemajuan di negeri Selangor memang bagus apa? Sebab itu mungkin rakyat tak perlu nak tukar dengan Barisan Nasional pula. Jadi walaupun Najib Razak kata BN dah penat jadi pembangkang, tapi kalau rakyat belum penat, dengan pembangkang, dengan PH, Pakatan Harapan akan terus berada di sana. Biar pilah hampa ada penat kah, hampa ada lelah kah, ada muak, ada cemuih kah, apapun. Tapi kalau rakyat memang tak mau Barisan Nasional memerintah di Selangor, tak juga jadi. Jadi di dalam ucapan itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata Barisan Nasional sudah penat. Dulu ada peluang memerintah, kenapa tak bagus-bagus sampai rakyat memilih untuk tukar, dan sudah tukar, mereka nampak Pakatan Harapan PKR bagus, jadi mereka teruskan. Kecuali kalau sekarang rakyat sudah rasa cemuih, dah bosan dengan PKR dan Pakatan Harapan, memanglah Barisan Nasional akan menang. Tapi kalau belum, macam mana kau penat pun, kalau rakyat bersuara bilang belum jugalah. Nanti kamu tengoklah. Okey. Najib Razak kata sudah penat BN jadi pembangkang di Selangor. Dan katanya ini mereka boleh menamatkan siri kekalahan mereka sejak beberapa pilihan raya umum lalu jika menggunakan pendekatan yang fleksibel. Apa maksud fleksibel? Tapi saya fikir susah jugalah sekarang, susah juga. Kerana rakyat Selangor bijak semuanya. Dan kemajuan di Selangor dah okey apa sekarang. Berucap kepada satu konvensyen Barisan Nasional di Selangor yang berlangsung di Shah Alam pada hari ini, Najib berkata dia kecewa kerana negeri itu yang diterajui UMNO sehingga 2008 diperintah oleh pentadbiran parti lain. Of course lah. Sejak tahun 1957 sampai 2008 siapa yang memerintah? Jadi rakyat sudah melihat, rakyat sudah tonton apa yang berlaku sekiranya Barisan Nasional yang memerintah di Selangor. Jadi kerana itu rakyat membuat keputusan supaya tukar Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Daripada 2008 sampai sekarang ini 2022, sudah berapa puluh tahun, Pakatan Harapan tak pernah kalah di sana. Malah menang besar. Menang besar di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan masalah daripada parti. Ini ialah kerana hak rakyat. Jadi bukan
nak tengok penat atau tidak, tapi bagaimana sudah sudah dibuat, apa yang sudah dilaksanakan, itu yang penting. Bermula dengan Pakatan Rakyat pada 14 tahun lalu, pentadbiran negeri terbabit, kemudiannya diteruskan oleh Pakatan Harapan selepas gabungan asal terkubur. Ahli BN dari akar umbi hinggalah pada pucuk pimpinan, semua perlu bersedia dengan jentera untuk melawan parti dan rakyat. Melawan parti dan rakyat? Biar betul nih. Janganlah lawan rakyat. Aduh. Ada cara yang kita boleh fleksibel supaya kita boleh menang. Ada cara yang kita boleh fleksibel supaya kita boleh menang, kata Najib Razak. Apa fleksibelnya? Masalah dia nanti, kalau dia kata fleksibel, nanti kalau sudah pilihan raya umum, kalau Najib Razak kalah di persekutuan, dia akan berkempen dari penjara lah nampaknya. Kesian juga. Dah tak lama lagi, kita rasa ia sudah dekat, kata ahli Parlimen Pekan itu menurut laporan The Star. Bekas Presiden UMNO itu mendakwa pertumbuhan ekonomi di Selangor sejak Pakatan Harapan mengambil alih adalah lebih perlahan berbanding daripada negeri yang lain. Beberapa puak UMNO dan PAS dikatakan mendesak agar BN dan PN bekerjasama di Selangor di sebalik hubungan tegang di antara kedua-dua gabungan tersebut di tempat yang lain. Ia dianggap langkah yang akan memudahkan mereka mengenepikan Pakatan Harapan. Bukan begitu mudah. Selangor adalah negeri termaju di Malaysia. Namun pada masa yang sama mempunyai beberapa pemimpin kanan UMNO yang tercemar. Inilah beberapa pemimpin kanan UMNO yang tercemar dengan isu rasuah seperti bekas Menteri Besar Harun Idris serta Muhammad Kirtoyo. Muhammad Kirtoyo sudah dipenjara. Kedua-dua mereka telah menjalani hukuman penjara selepas disabitkan bersalah oleh mahkamah. Seorang lagi bekas Menteri Besar Muhammad Taib pernah ditangkap oleh pihak berkuasa Australia kerana cuba membawa sejumlah wang tunai berjumlah berjuta-juta ringgit ke negara itu. Konvensyen BN pada hari ini bertemakan Bangkit Selangor dan akan ditutup oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang kini dibicarakan kerana tuduhan rasuah. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, artikel ini kamu boleh baca di malaysiakini.com. malaysiakini.com dengan tajuk BN dah penat jadi pembangkang di Selangor, kata Najib. Tarikh 31 Julai 2022 pukul 1 petang tadi diterbitkan. Apa pendapat kamu? Bolehkah BN menang lagi di Selangor? Dengan kali ini dengan retorik cerita yang lebih teruk, di mana semua pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO semua terpalit dengan kes mahkamah. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.